Sarina, rumah tu sekarang aku punya tu. Aku ngambil tu. Maksudnya? Pasal aku membayar. Sama-sama je buat pinjaman tu. Tapi aku yang banyak membayar. Kau bayar berapa banyak? Kalau cuma tu, baik tak kita ni buat konsultasi kali ya. Pasal kalau kan akun-akun ni payah ni. Saya tanyakan tak kali yang lebih pakar. Kepada yang lebih pakar yang kami hadirkan di Rampai Pagi untuk edisi hari ini dalam bicara undang-undang. Harta sepencarian, hak siapa? Hak siapa? Jadi alhamdulillah di studio hari ini ada penonton untuk membincangkan hal ini. Kita telah pun menjemput Yang Mulia Puan Afiqah binti Haji Asli, merupakan seorang peguam syar'i di Yusof Halim dan Partners. Apa kata kita ucapkan selamat datang kepada beliau. Assalamualaikum, selamat datang Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hari ini Puan? Alhamdulillah sihat. Satu gimmick kami bawakan sebentar tadi. Barangkali itu situasi yang anda tahulah benda-benda terjadi ataupun benda mustahil yang dihadapi juga oleh segelintir masyarakat di negara kita ni. Kita ni cuba mengaitkan dengan komuniti kita ni supaya lebih dekat dan lebih kita ni memahami harta sepencarian hak siapa Puan ya. Barangkali dalam hal ini kita ni perlu memahami dulu apa yang dimaksudkan dengan harta sepencarian ini. Kami serahkan kepada Yang Mulia Puan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya supaya lebih faham, harta sepencarian ini adalah harta yang mana diperolehi oleh pasangan suami isteri itu semasa di dalam perkahwinan. Itu yang paling pentinglah semasa dalam perkahwinan. Kemudian hasil daripada itu, daripada sumber-sumber itu atau usaha-usaha itu mestilah dihasilkan oleh pasangan tersebutlah. Jadi sebenarnya harta sepencarian ini ia ada dalam syariat Islam, tapi ia adalah diamalkan dalam adat Melayu, kemudian dimasukkan sebab tidak bertentangan dengan hukum syarak. Jadi dimasukkan di dalam perundangan undang-undang. Kemudian ia pun ada disentuh juga di dalam bab 60 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, yang mana katanya seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya atau seorang lelaki yang telah bercerai dengan istrinya boleh atas permintaannya di mahkamah mendapatkan perintah terhadap bekas isteri ataupun bekas suaminya mengenai pembahagian harta sepencarian. Jadi secara ulasannya, harta sepencarian ini ia tidak boleh didapati secara automatik. Ia hendaklah dituntut. Jadi maksudnya tadi kalau dari segi mukadimah pengenalan telah pun ditafsirkan tadi harta sepencarian ini harta yang didapati semasa hasil kedua pasangan itu Puan. Betul. Jadi dapatlah dikaitkan dengan gimmick yang telah pun kami bawakan tadi. Kalau kedua-duanya hasil harta itu dikumpulkan semasa berkahwin, kedua-duanya ada menyumbang. Jadi siapakah yang sebenarnya berhak untuk menuntut harta sepencarian ini? Okey, baik. Sebenarnya sumbangan itu yang berhak menuntut, macam yang saya cakapkan, boleh kedua-dua belah pihak, as long as ia menuntut di dalam mahkamah. Jadi macam mana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 32, mana tafsirannya, orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang diorang usahakan, dan orang-orang perempuan pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, selagi ia menepati elemen-elemen yang mana harta tersebut didapatkan semasa dalam perkahwinan, kemudian ada sumbangan sama ada secara langsung ada tidak langsung, mana-mana yang akan menuntut boleh menuntut dan berhak ke atas harta tersebut. Jadi kedua-dua pihak boleh sebenarnya menuntut. Cuma harta sepencarian ini hanya dituntut, dihadapkan ke mahkamah untuk dituntut apabila berlakunya pembubaran ikatan perkahwinan itu. Cukup menarik sekali apabila juga dalam mukadimah Yang Mulia Puan menyatakan sebenarnya tuntutan harta sepencarian ini merupakan adat Melayu yang dimasukkan di dalam hukum syarak kita ni, memandangkan ianya turut mengambil kira akan aspek-aspek yang perlu kita ni utamakan, iaitu maqasid syariah itu sendiri dan diindosikasikan di dalam undang-undang Islam kita ni. Dalam hal ini, apa sebenarnya harta yang boleh dikategorikan sebagai harta sepencarian? Mungkin Ani dapat diperincikan lagi Puan. Okey, baik. Ada beberapa elemen sebenarnya untuk mewujudkan apa sebenarnya harta sepencarian ini. Okey, salah satunya adalah harta itu
yang macam saya cakapkan memang diperolehi secara bersama. Okey. Maksud bersama di sini suami sama isteri itu ia berperanan dalam memperolehi sesuatu harta itu mengikut skop tugasan masing-masing. Jadi indah semestinya macam kedua-dua tu menyumbang dalam masa yang sama. Ia boleh jadi seorang menyumbang, seorang memainkan peranan yang lain. Jadinya maksudnya tu kan ada istilah sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Biasanya sumbangan langsung ni ia menyumbang dari segi kewangan. Modal dan juga ia menyumbang dari segi tenaga dan usaha. Dan ada setengah yang tidak langsung itu ia menyumbang dari segi sokongan moral. Kemudian dari segi ia punya susah payahnya, kira macam menjaga anak-anak untuk mensupport suami, cuma itulah waktu itulah. Jadi itu pun dikira sumbangan tidak langsung lah. Jadi banyak yang perlu kita fikirkan tuan sebelum mengklasifikasikan satu-satu harta ataupun aset itu boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Jadi mungkin dapat dijelaskanlah lagi antara contoh harta sepencarian ini. Itu tadi baru elemen yang pertama. Jadi elemen yang kedua, harta sepencarian ini ia semesti dalam tempoh perkahwinan. Jadi bila start mulai daripada berkahwin, akad nikah, kemudian selepas berlaku perceraian, benda itu akan dikira. Semasa dalam tempoh perkahwinan memang harta sepencarian itu termasuklah di dalam sana. Kemudian yang elemen yang lain juga mana perkahwinan itu mestilah sah dari hukum syara. Kemudian mestilah didaftarkan di negara Brunei Darussalam bagi yang berkahwin. Sekiranya ada perkahwinan yang kadang-kadang dibuat di luar negeri, yang mesti daftarkan dululah di Brunei, baru ia boleh menuntut harta tersebut. Kemudian last kali harta tersebut mestilah harta yang halal. Baik. Kelaziman harta sepencarian itu seperti apa? Selain daripada apa yang kami lakonkan tadi, rumah, selalunya apa lagi yang dituntut ini? Okey, kelazimannya biasanya apa-apa yang diusahakan macam pernah jual dalam kes-kes syarikat-syarikat perniagaan yang dihasilkan oleh suami isteri semasa dalam perkahwinan. Kemudian ada juga kereta-kereta yang dimiliki semasa dalam perkahwinan. Satu pihak membayar, satu pihak guna nama. Sama je macam rumah. Satu pihak guna nama, satu pihak guna yang bayar monthly lah. Harta-harta yang seperti cuma tu pun boleh termasuklah dalam harta-harta yang lazimnya dituntut. Sebenarnya kepada aset ataupun itulah liability yang besar-besarnya yang dituntutannya. Kalau boleh dikongsikan Puan berpandukan daripada pengalaman Puan sendiri bekerja sebagai peguam syar'i kalau tadi ambil contoh senario yang terdapat di negara kita ni, macam mana sebenarnya proses proses dalam tuntutan harta sepencarian ni? Adakah selalunya berjalan dengan lancar sahaja, mudah dilakukan, ataupun mungkin berlakunya barangkali perselisihan faham, susah untuk mendapatkan kata setuju daripada kedua buah pihak dan sebagainya? Kalau boleh dikongsikan Puan. Okey. Biasanya kalau harta sepencarian memang di dalam mahkamah diusahakan untuk adanya persetujuan supaya adanya mudah di antara pihak-pihak itu untuk bersetujulah dengan apa-apa yang dituntut. Pasal lagipun hasilnya itu memang diadakan oleh dua belah pihak kan. Tapi kalau percapaian persetujuan tidak dicapai, jadi perlulah kepada tuntutan secara proses dalam mahkamah. Jadi perlu kepada banyak pembuktian dokumen, banyak saksi-saksi yang perlu menyokong dalam setiap tuntutan. Memang perlu kepada perkara-perkara macam itulah. Di antara sebab barangkali sebab yang lazim yang pernah Puan saksikan ataupun hadapi yang menyebabkan tidak ada persetujuan di antara kedua-dua belah pihak ni, payahkan mencapai persetujuan, apa mungkin di antara sebab-sebabnya Puan? Okey, mungkin di antara sebab-sebabnya sebab seorang merasa ia lebih banyak menyumbang daripada yang lain. Merasa ia lebih banyak menyumbang. Cuma mengenai dengan kadar-kadaran ni, ia tertakluk kepada mahkamah. Sebab itu ia memerlukan kepada pembuktian dokumen dan sebagainya. Jadi
dalam undang-undang jua dalam bab 59 dalam bab harta pencarian memang ada dinyatakan di sana yang kadar-kadar ini memang perlu kepada pembuktian lah, kemudian perlu kepada takat sumbangan. Perlu di sana, kemudian ditolak lagi dengan hutang-hutang daripada harta pencarian tersebut barutah dibahagikan. Tapi setiap kes memang berbeza-beza lah peratusnya. Pasal ia pembahagian itu ia akan ada peratus kan, ada sebahagian dapat 30% sahaja daripada tuntutan itu, ada yang dapat 70% ikut kepada sumbangannya masing-masing. Baik, sebelum kita ni lebih cuba mendapatkan klarifikasi daripada yang Mulia Puan berkenaan dengan penerangan sebentar tadi itu, bukan senang Denia untuk membuat sebarang tuntutan harta pencarian, tapi adalah ia tidak mustahil juga menjadi mudah apabila kesepakatan itu sudah berlaku seawal mula pembubaran perkahwinan sebelum ianya dihadapkan ke mahkamah seperti yang Puan nyatakan tadi. Memang ini antara senario yang indah terninafikan berlaku di kalangan masyarakat kita ni orang Melayu kerana adat dan kebiasaan tuntut-menuntut ini dalam masyarakat ataupun budaya Melayu, dan ianya tidak menyanggahi dari segi syarak untuk menjaga kemaslahatan nyawa dan juga kesejahteraan individu, maka ianya juga diangkat sebagai salah satu undang-undang di negara kita ni, Brunei Darussalam. Tadi telah dikongsikan ni Sarina oleh Puan tetamu kita Puan Afrika mengenai dengan harta yang boleh dikategorikan sebagai harta pencarian. Kalau boleh tadi lanjutkan lagi soalan itu Puan. Kalau mungkin boleh berikan contoh ataupun mungkin diterangkan lah lebih lanjut kalau yang tidak boleh diklasifikasikan sebagai harta pencarian. Okey. Yang tidak boleh dimasukkan sebagai harta pencarian yang dituntut adalah satu, harta itu diperolehi sebelum adanya perkahwinan. Pasal mengikut definisi harta pencarian, ia mesti berada dalam tempoh perkahwinan dan masa perkahwinan. Jadi bagi yang sebelum, ia adalah hak milik mutlak kepada orang pemiliknya. Kalau contoh si suami ada membeli rumah, jadi sudah sempat membayar mungkin setahun 2 tahun, lepas tu berkahwin. Jadi harta tu selepas berkahwin kedua-duanya ikut membayar. Macam mana situasinya tu Puan? Okey. Mengenai dengan statement saya tadi, ia tertakluk kepada keadaan. Sebab dalam isu rumah, walaupun rumah tersebut sudah pun dibayar, terutama kalau rumah tersebut sudah dibayar secara tunai, kemudian diuruskan oleh isteri. Jadi bila adanya tuntutan harta pencarian, isteri boleh mendapat sedikit daripada di sana melalui harta sumbangan secara tidak langsung, kerana isteri juga memainkan peranan dalam menjaga maslahat rumah. Pernahkah juga terjadi situasinya, contoh, kerana masalah ini pelbagai memandangkan kita ada masa Joni Puan, rumah waris, contoh rumah waris si isteri, apabila ia yang menduduki rumah waris tersebut dan setelah itu melangsungkan perkahwinan, tetapi dibuat satu renovasi ke atas rumah waris tersebut yang dibiayai oleh suami. Berlakulah setelah ada pembubaran perkahwinan dan dituntut oleh si suami harta pencarian untuk atas nama rumah waris tersebut. Pernah berlaku situasi macam itu? Pernah. Okey, kalau dalam situasi macam itu, sebenarnya harta pusaka waris tidak boleh dituntut. Tapi sekiranya ada sumbangan secara langsung, itu dinamakan sumbangan secara langsung. Kerana ia ada dokumentasi. Jadi suami tersebut boleh menuntut mengikut kadar yang ia mengeluarkan daripada sana. Jadi maksudnya sini harta pencarian ini dah semestinya setelah diadakan perbincangan dan juga yang tadi pembicaraan di mahkamah itu, dan semestinya aku menuntut rumah, aku menuntut kereta, aku menuntut ini dan itu, aku akan dapat ini, aku akan dapat ini. Tapi rupanya ia boleh dinilaikan dalam bentuk kewangan dan dibayar kepada masing-masing. Kalau yang memang bahagiannya rumah, tetapi kalau untuk membayar kepada pihak lain itu mungkin secara melalui pembayaran nilai wang lah tu maksudnya. Memang ia akan dinilai dalam nilai wang, yang mana kalau ikut peruntukan bab 59, memang mahkamah akan, sekiranya tidak ada persetujuan, harta-harta tersebut, aset-aset tersebut
akan dijual dan dibahagikan mengikut kadar yang diputuskan oleh mahkamah. Lazimnya Kelulusan jawapan kita menyambut mengenai dengan pembahagian dan kadaran. Kalau boleh diajukan di atas keterbatasan waktu barangkali. Soalan terakhir, mungkin ramai yang mengetahui bagaimana sebenarnya cara kadar pembahagian harta tersebut, Puan? Baik. Kadar pembahagian ini yang macam saya cakapkan, memang ia tertakluk kepada setiap kes-kes. Ada sebahagiannya yang akan menerima 2/3, ada yang akan menerima 1/3. Namun kadar itu, ia cara pengiraannya perlu dinilai dalam nilaian semasa. Contoh, sebagai contoh rumah, betul. Jadi bila market semasa itu ada, ditolak dengan baki di dalam bank yang masih dihutang di dalam bank, kemudian bahagian tersebut dibahagikan kepada kadar tersebutlah ikut takat sumbangan. Kalau suami yang lebih banyak memberikan sumbangan bulanan secara langsung, jadi akan diberikan 70% ataupun 2/3 daripada sana. Kalau isteri, kebanyakannya memang akan menerima ikut situasi, memang akan menerima 1/3 ataupun 30% daripada sana. Baik, sebenarnya apapun kalau berbincang, bercakap dengan kadar itu, ia tertakluk kepada situasi dan juga senario semasa seperti yang Puan nyatakan tadi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan, sesingkat masa sebenarnya perbincangan kita dalam bicara undang-undang hari ini, namun cukup bermanfaat. Mudah-mudahan juga dapat dijadikan panduan kepada masyarakat kita ni berkenaan dengan harta pencarian ini, Betul. Kami daripada pagi mengucapkan terima kasih, Puan, dan insya-Allah berjumpa lagi ni, Puan. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.